apa khabar semua? Saya Lee Kuet Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video PDPC yang disediakan ini sebenarnya adalah bertujuan untuk membuat ulang kaji dengan para pelajar. Untuk maklumat pelajar, ulang kaji yang dibuat ini sebenarnya adalah membincangkan soalan PSPM sesi lepas. Dan soalan PSPM sesi lepas yang dibincangkan ini adalah sesi tahun 2017-18. Okey, sebenarnya terdapat beberapa soalan yang telah dikemukakan oleh pelajar Miss. Jadi, Miss pun ambil peluang ini untuk membincang soalan-soalan yang berkaitan dan pada masa yang sama juga boleh membantu pelajar. Sebagai tanda penghargaan, ingat subscribe channel Miss ya. Thank you. Okey, jadi sekarang kita akan mula sesi perbincangan kita. Untuk maklumat pelajar, sebenarnya nanti kita akan fokus soalan yang berkaitan dengan soalan objektif dan lagi satu adalah berkenaan dengan soalan esei. Jadi sekarang kita akan mula dengan soalan objektif dulu. Cuba tengok soalan yang berkaitan. Soalan objektif, soalan 24. Kadar syarat perdagangan ditarifkan sebagai, okey, kita cuba tengok yang ini. Kadar syarat perdagangan itu, KSP. Jadi setiap kali apabila pelajar dapat soalan yang sedemikian, memang Miss galakkan anda sediakan rumus dulu. Jadi sekarang kita akan sediakan rumus KSP ya. Okey, KSP sama dengan nilai ekspor. X ini merujuk ekspor bahagi dengan nilai import. M ini merujuk import ya. Dan kemudian kita akan darab dengan 100. Ingat, tak ada peratusannya untuk kadar syarat perdagangan. Walaupun Miss sentiasa kata kadar itu kena darab dengan 100% kan. Hanya rumus ini yang dikecualikan sahaja. Ingat ya. Okey, jadi selepas kita sediakan rumus yang sedemikian, kita cuba tengok pilihan jawapan yang diberikan. Okey, kita cuba tengok pilihan A dulu. Perbezaan antara nilai ekspor dengan nilai import. Okey, memang kedua-dua ini ada nilai ekspor import yang seperti dalam rumus kita. Tetapi soalan dekat sini, dia guna perbezaan. Kalau perbezaan itu sebenarnya dia merujuk kepada tolak lah. Okey, maksudnya mungkin nilai ekspor ini tolak dengan nilai import. Jadi untuk jawapan ini sebenarnya dia adalah kurang sesuai. Okey, kita sambung dengan pilihan jawapan B pula. Perbezaan antara harga ekspor dengan harga import. Okey, kalau harga memang tak ada kaitan. Okey, lagi satu yang Miss nak tekankan untuk sukatan yang lama, memang KSP dia punya rumus dia akan guna sama ada harga ekspor bahagi harga import ataupun indeks harga ekspor bahagi indeks harga import kan. Yang itu pelajar sebenarnya boleh abaikan. Sebab sekarang yang kita guna punya adalah nilai. Apa maksud nilai dekat sini? Okey, nilai dekat sini merupakan harga darab dengan kuantiti. Okey, bermaksud kita sebenarnya bukan saja ambil kira tentang harga, kita juga mengambil kira pasal kuantiti dia. Okey? Jadi B pun bukan jawapan yang sesuai. Kita sambung dengan pilihan C pula. Nisbah indeks harga ekspor kepada indeks harga import. Okey, yang ini sebenarnya merupakan apa yang Miss nyatakan tadi lah. Memang kita tak guna indeks harga dah. Okey, jadi ini bukan jawapan dia. Dan D, nisbah harga ekspor kepada harga barang import juga sama. Kita tak ambil kira tingkat harga dah. Okey, jadi untuk maklumat pelajar, sebenarnya soalan 24 ini kalau ikut sukatan yang terkini memang tak ada satu jawapan yang paling tepat lah. Okey, jadi pelajar sebenarnya boleh abaikan soalan ini saja. Okey, kalau katakan kita nak jawapan yang paling tepat, dia sebenarnya adalah nisbah nilai ekspor kepada nilai import. Itu barulah berkaitan dengan KSP. Okey? Jadi sekarang kita akan sambung dengan soalan objektif yang seterusnya. Soalan yang seterusnya adalah berkenaan dengan soalan 27. Okey, kita cuba tengok soalan dia ya.
Jika nilai import, okey, nilai ya, tadi Mi sudah beritahu apa itu nilai kan? Ingat, P darab Q tidak berubah. Bermaksud import itu adalah kekal, tak ada perubahan. Kejatuhan nilai ekspor. Ekspor yang jatuh. Okey. Sesebuah negara cenderung menyebabkan, okey, bermaksud sekarang nilai import itu tak ada perubahan tetapi ekspor itu sudah jatuh. Dengan reti kata lain, keadaan ini sebenarnya akan membawa ekspor kurang daripada import. Okey, jadi sekarang pelajar kena faham apa maksudnya ekspor kurang daripada import dulu. Okey, kalau ekspor itu merujuk kepada negara kita yang menjual barang kepada negara lain kan. Kalau negara kita yang menjual barang, kita mesti dapat terima wang kan, terima duit daripada negara lain. Bermaksud ekspor ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada penerimaan. Okey, kalau kata import pula, import bermaksud kita yang beli barang. Beli dari siapa? Beli dari negara lain. Kalau kita beli barang, bermaksud kita kena buat pembayaran kan? Dengan reti kata lain, import ini sebenarnya adalah merujuk kepada pembayaran. Apabila kita dapati bahawa ekspor kurang import itu bermaksud penerimaan kita kurang daripada pembayaran. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok yang seterusnya. Pilihan jawapan dia dulu ya. A. Lebihan imbangan perdagangan. Okey, kalau imbangan perdagangan ini memang kita kaji pasal ekspor dan import kan. Kalau lebihan itu bermaksud dia catat positif. Kalau positif itu bermaksud terima mestilah lebih daripada bayar kan. Tetapi situasi sekarang yang kita dapat di mana penerimaan itu kurang daripada pembayaran. Jadi A ini bukan jawapan dia. Okey? Kita sambung dengan B pula. Imbangan pembayaran bertambah baik. Okey, kalau imbangan pembayaran ini sebenarnya pun sama, kita kaji pasal penerimaan dan juga pembayaran. Okey, kalau bertambah baik bermaksud terima lagi banyak daripada pembayaran kan? Okey, tetapi sekarang situasi kita dapati bahawa terima kurang daripada pembayaran. Jadi ini pun bukan jawapan yang kita nak pilih. Okey? Kita sambung dengan C pula. Pertambahan bekalan wang dalam negara. Okey, kalau berkaitan dengan bekalan wang ini, okey, MS ya, money supply, itu sebenarnya adalah berkenaan dengan pelaksanaan dasar kewangan tu. Okey, kan anda belajar dasar kewangan mengembang, dasar kewangan mengucup. Okey, kemudian kita juga fokus dalam bab 6. Kita kata dasar kewangan ini ada secara kuantitatif, ada secara kualitatif kan? Okey, yang ini sebenarnya kita bukannya nak kaitkan dengan bekalan wang pun. Okey, jadi ini pun bukan pilihan jawapan kita. Okey, kita sambung. Kejatuhan nilai mata wang negara tersebut. Kalau kata mata wang negara tersebut bermaksud dia adalah merujuk kepada ringgit Malaysia. Dengan reti kata lain, situasi ini menyatakan bahawa RM akan turun. Okey, sekarang kita cuba tengok yang ini. Kenapa kita kata RM akan turunnya? Okey, kita cuba tengok dari segi ekspor dulu. Sebab kan tadi kita kata ekspor sudah kurang kan? Okey, pelajar kena faham apa maksudnya ekspor dulu. Okey, katakan negara Malaysia yang jual barang. Jual barang kepada siapa? Katakan kepada negara Singapura. Kalau katakan Malaysia yang jual barang kepada Singapura, bermaksud Singapura sebenarnya dia adalah beli barang dari Malaysia. Okey, dua ayat ini sebenarnya boleh kait dengan ekspor negara Malaysia ya. Saya ulang. Kalau ekspor negara kita jatuh, bermaksud Malaysia jual barang kepada Singapura. Dengan reti kata lain, semakin sikit barang yang dijual ke Singapura. Yang penjualan barang itu sudah jatuh. Dengan reti kata lain, memang Singapura yang membeli barang dari Malaysia kan?
Tetapi dari segi pembelian barang itu sudah jatuh. Okey, sekarang kita cuba tengok. Singapura yang beli barang dari Malaysia. Dia beli kan? Bermaksud sekarang Singapura dia kena membuat pembayaran. Dia bayar kepada Malaysia. Yang dia bayar itu mestilah bayar dalam ringgit Malaysia. Sebab barang itu adalah diperbuat di Malaysia. Jadi dia kena bayar ringgit Malaysia. Tetapi sekarang anda cuba fikirkan, adakah pengimport Singapura ini dia mempunyai ringgit Malaysia? Ya, tak ada kan? Dengan reti kata lain, sebenarnya berlaku permintaan ringgit Malaysia dekat sini. Tetapi disebabkan Singapura dia beli barang dari Malaysia dan dari segi pembelian itu sudah jatuh kan? Kalau katakan dia sudah jatuh, dia sudah kurang membeli, maksudnya dia juga akan mengurangkan permintaan dia terhadap ringgit Malaysia. Apabila kita dapati bahawa ringgit Malaysia punya permintaan semakin berkurangan, nanti dia akan menyebabkan kejatuhan nilai mata wang RM. Maka dengan reti kata lain, jawapan untuk soalan 27 ini adalah D. Ini adalah jawapan yang paling sesuai sekali. Okey, seterusnya kita sambung dengan soalan 28. Soalan dia, manakah antara berikut tidak dapat mengurangkan defisit imbangan pembayaran? Okey, sekali lagi pelajar kena tahu apa maksudnya defisit. Kalau defisit itu merujuk bahawa pembayaran adalah lebih daripada penerimaan. Bayar lebih daripada terima. Tetapi kalau kata berkaitan dengan imbangan pembayaran ini, pelajar kena kaitkan dari segi ekspor dan juga import. Kalau kita bayar itu bermaksud kita import barang. Sebab import itu merujuk kita beli barang dari negara asing. Kemudian kalau dari segi penerimaan itu sebenarnya merujuk kepada ekspor. Kalau ekspor, negara kita jual barang kan? Kalau jual barang bermaksud kita dapat terima wang. Okey, jadi ini adalah ekspor. Kalau defisit kan negatif kan? Jadi bayar lebih daripada terima. Dengan reti kata lain, pada masa itu import adalah melebihi ekspor. Okey, sekarang kita cuba tengok. Dia kata soalan ini dia fokus apa? Mengurangkan defisit. Maksudnya kita nak atasi masalah ini. Dan defisit itu memang kita sudah dapati bahawa import melebihi ekspor kan? Jadi kalau nak mengurangkan defisit ini bermaksud import ini perlu dikurangkan. Dan kalau boleh, ekspor ini kita akan tingkatkan. Okey, supaya kita dapat mengurangkan defisit. Okey, kita cuba tengok pengurangan import. Ya, memang import dapat dikurangkan. Tetapi soalan ini dia kata antara berikut tidak. Jadi ini bukan pilihan jawapan kita. Okey, kita sambung. Kemasukan modal asing. Kalau kemasukan modal asing bermaksud wang itu akan mengalir masuk ke dalam negara kita. Kan tadi Miss kata ekspor perlu ditingkatkan. Kalau ekspor ditingkatkan itu bermaksud penerimaan wang itu juga sepatutnya ditingkatkan. Jadi kemasukan modal asing ini memang dia boleh meningkatkan penerimaan dia. Okey, jadi kita nak tidak, ini pun bukan jawapan dia. Okey, kita sambung dengan C. Peningkatan nilai mata wang. Okey, untuk maklumat pelajar, kalau soalan ini nyatakan peningkatan nilai mata wang, okey, bermaksud ini adalah fokus kepada mata wang negara kita. Dengan reti kata lain, RM naik. Dan kalau katakan sekarang kita bandingkan dengan mata wang asing, contohnya kita banding dengan Singapore dollar ya. Kalau RM naik, merujuk bahawa Singapore dollar itu akan turun. Okey, kita cuba tengok situasi yang seterusnya, apa yang akan berlaku. Kalau katakan saya nak kaji dari segi ekspor, okey, harga ekspor. Ekspor merujuk barang yang kita jual kan, jual ke Singapura. Okey, disebabkan barang itu adalah diperbuat di Malaysia punya, kita rujuk RM. Kalau RM naik, bermaksud harga ekspor juga akan meningkat.
Harga ekspor sudah jadi mahal, orang nak beli ke? Ya, mestilah tak nak kan? Jadi kuantiti ekspor dia akan turun. Okey, itu dari segi ekspor. Kalau katakan saya nak kaji dari segi import, tengok harga import. Okey, sekarang import bermaksud negara Malaysia yang import barang dari Singapura. Jadi, barang itu adalah diperbuat di Singapura. Okey, seterusnya kita tengok dari segi harga import kan. Bermaksud import itu harga dia kita akan rujuk yang SGD punya. Dengan reti kata lain, harga import sudah jatuh. Kalau harga import jatuh, kuantiti import dia meningkatlah. Okey, jadi sekarang kita boleh simpulkan bahawa ekspor kurang, import meningkat. Okey, cuba tengok yang ini. Kan kita nak, okey, soalan ini kan kita nak apa? Kita nak import turun, ekspor meningkat kan? Sekarang yang kita dapati bahawa ini adalah keadaan yang sebaliknya. Jadi, dia kata tidak dapat mengurangkan defisit. Ya, jawapannya adalah C. Okey, kita sambung D pula. Kawalan pertukaran mata wang asing. Kalau mata wang asing ini, dia adalah merujuk kepada mata wang negara lain lah. Contohnya, Singapore dollar. Kalau katakan wujudnya kawalan, bermaksud sebenarnya Bank Pusat boleh membuat kawalan dengan mengurangkan penjualan Singapore dollar kepada pengimport Malaysia. Maksudnya pengimport Malaysia yang ingin import barang dari Singapura itu, dia mesti bayar dalam Singapore dollar kan. Tetapi disebabkan sekarang Bank Pusat membuat kawalan, okey, dia kurangkan okey penjualan yang berkenaan dengan Singapore dollar, menyebabkan pengimport tidak dapat minta Singapore dollar. Jadi akhirnya ya dia kena kurangkan import. Okey, jadi ini sebenarnya pun jawapan yang boleh diterima, tetapi disebabkan ingat kita fokus tentang tidak. Jadi jawapan yang paling sesuai ya adalah jawapan C. Okey, itu berkaitan dengan soalan 28 dan seterusnya kita sambung dengan soalan 29. Inilah dia. Soalan dia. Raja 1 menunjukkan kelo kemungkinan pengeluaran A, B, okey, dan C, D masing-masing bagi negara K dan negara L. Okey, kita cuba tengok raja berkaitan. Okey, yang ini sebenarnya berkaitan dengan teori faedah berbanding ataupun faedah mutlak lah. Kita cuba tengok dari segi antaian, kan kita kata ada dua jenis barang yang dihasilkan. Kemudian kita juga kata ada dua buah negara. Cuba tengok negara K punya adalah KKP ya, A, B. Okey, jadi ini adalah negara K. Dan selain daripada itu, kita juga ada KKP ya, kelo kemungkinan pengeluaran CD. Yang ini adalah untuk negara L. Okey, untuk soalan yang sedemikian, sebenarnya Miss adalah galakkan pelajar untuk keluarkan data-data berkaitan dan sediakan dalam bentuk jadual. Jadi sekarang Miss akan cuba sediakan jadual ya. Okey, yang sebelah sini saya akan letak negara dan negara kita ada negara K dan juga negara L. Kemudian kan ada dua jenis barang yang dihasilkan kan. Satu ialah bicycle. Okey, dan lagi satu adalah motosikal. Okey, jadi sekarang kita akan masukkan data yang berkaitan ke dalam jadual kita. Okey, cuba tengok negara K ya. Sini 900. Apa maksud 900 dekat sini? Bicycle yang dapat dikeluarkan adalah 900 unit. Pada masa itu, ya motosikal dia adalah sifar. Kan anda masih ingat ada satu andaian yang Miss kata bahawa terdapat dua unit input yang homogen kan? Bermaksud sekarang untuk situasi ini, negara K kalau dia guna dua input untuk menghasilkan bicycle, dia dapat keluarkan 900. Sebab anda cuba tengok, motosikal dia dekat sini adalah sifar. Kan sebelum perangan antara bangsa, kita akan kata satu buruh keluarkan bicycle dan lagi satu buruh akan keluarkan motosikal kan? Jadi sekarang yang bicycle punya kita bahagi dengan dua sebab hanya seorang buruh saja yang keluarkan bicycle. Jadi 900 bahagi dengan 2
iaitu 450 untuk negara K punya. Okey, itu bicycle dia. Kemudian cuba tengok dari segi motosikal pula. Okey, dekat sini adalah 500. Dan 500 ini merujukkan bahawa negara K dia sebenarnya menggunakan kedua-dua input berubah dia untuk menghasilkan motosikal. Sebab anda boleh dapati pada masa itu, bicycle dia adalah sifar. Jadi sekarang, kan tadi Miss kata, seorang buruh hasilkan bicycle dan seorang lagi buruh hasilkan motosikal. Jadi untuk dapatkan satu buruh yang menghasilkan motosikal itu, kita guna 500 bahagi dengan 2. Jadi 250. Itu adalah cara kita nak tentukan jadual sebelum PAB. Okey, ini adalah berkaitan dengan negara K lah. Okey, untuk negara L sebenarnya pun sama sahaja. Memang dia ada dua input yang homogen. Tetapi sekarang, seorang akan digunakan untuk menghasilkan bicycle dan seorang lagi digunakan untuk menghasilkan motosikal. Okey, jadi untuk negara L, ya KKPCD ini ya, bicycle dia 450 kan. Jadi kalau bahagi dengan 2, dia akan jadi 225 untuk bicycle. Kemudian cuba tengok motosikal pula, sini 400 kan. Kita bahagi dengan 2, ia akan jadi 200. Ini sebenarnya adalah jadual sebelum PAB dijalankan. Okey, so sekarang kita akan cuba tengok negara mana satu adalah lebih cekap dalam pengeluaran bicycle. Cuba fokus bicycle dulu. Ya, kalau banding antara negara K dengan L, kita dapati bahawa negara K adalah lebih cekap untuk menghasilkan bicycle. Dengan erti kata lain, negara K ini sebenarnya dia adalah menikmati faedah mutlak dalam pengeluaran bicycle. Okey, kita sambung dengan motosikal pula. Cuba tengok, bandingkan negara mana satu adalah lebih cekap untuk menghasilkan motosikal. Ya, yang K punya lagi banyak kan? Sekali lagi, kita dapati bahawa negara K menikmati faedah mutlak dalam pengeluaran motosikal. Okey, apabila kita dapati hanya sesebuah negara saja yang menikmati dalam faedah mutlak dalam pengeluaran kedua-dua jenis barang, bermaksud sebenarnya perangan antara bangsa tidak dapat dijalankan. Okey, jadi apa yang perlu diperbuat sekarang? Untuk pastikan satu negara yang mengkhusus satu barang itu, kita terpaksa menggunakan teori faedah berbanding. Sebab kalau ikut yang ini, iaitu teori faedah mutlak, memang perangan antara bangsa tidak dapat dijalankan. Untuk pastikan PAB dijalankan, kita akan guna teori faedah berbanding di mana definisi dia keupayaan sesebuah negara menghasilkan sesuatu barang di mana ya kita kaji pasal kos lepas. Dan kita kata di mana kos lepas dia adalah lebih rendah berbanding dengan negara lain. Dengan reti kata lain, pelajar sekarang kena tunjukkan pengiraan kos lepas. Dan lagi satu perkara yang Miss nak ingatkan para pelajar, kos lepas juga sama dengan harga relatif. Okey? Jadi sekarang Miss akan tunjukkan pengiraan bagi kos lepas. Okey, kita tambah lagi jadual kita ya. Sebab yang seterusnya ini adalah berkenaan dengan kos lepas. Okey, ini kos lepas bagi satu bicycle ya, satu unit bicycle. Dan sebelah sini pula kos lepas satu motosikal. Okey. Jadi nak tunjukkan pengiraan ini, kita fokus negara K dulu ya. Okey, negara K. Kita keluarkan maklumat 450 bicycle nisbah kepada 250 motosikal. Jadi sekarang kita tengah cari apa? Kos lepas satu bicycle. Ini kena jadikan satu bicycle. Macam mana nak jadikan satu? Sini bahagi 450. Yang sebelah kanan pun sama, bahagi 450. Jadi sekarang kita selesaikan.
250 bahagi 450. Kita dapati bahawa jawapannya sama dengan 0.56 M. Jadi pelajar boleh tulis 0.56 M dekat sini. Ataupun M ini anda boleh buat dekat atas, buat kurungan unit motosikal pun boleh. Okey, yang ini masih sama negara K kan? Tetapi kali ini kita nak satu motosikal. Jadi dengan menggunakan maklumat yang sama, tadi kita ubah jadi 1B kan? Sekarang kita guna 1M, nisbah kepada berapa B. Okey, kalau nak dapatkan 1M itu, sini 250 kan? Nak dapatkan 1, kita bahagi 250. Bermaksud sebelah sini pun sama, kita bahagi dengan 250. Jadi, sebelah sini kita akan guna 450 bahagi 250 dan kita dapati bahawa 1M nisbah kepada 1.8B. Okey, jadi Miss pun tulis 1.8B. Ini 1.8B. Ataupun B ini pelajar sebenarnya boleh buat kurungan, tulis dekat atas unit bicycle. Dengan menggunakan cara yang sama, kita akan kira untuk negara L juga. Jadi pelajar keluarkan maklumat di mana 225B nisbah kepada 200M. 1B itu berapa M? Dan selepas anda tunjuk langkah perkiraan dia, anda akan dapati sama dengan kosongnya, ini kosong, 0.89 M. Okey, kita sambung untuk satu motosikal pula. Okey, pelajar pun kira lah ini bahagi dengan 200. Sebelah sini pun sama, bahagi dengan 200. Dan selepas anda tunjuk perkiraan, anda akan dapati bahawa 1M ini nisbah kepada 1.13B. Okey, inilah jawapan yang diperoleh. Jadi sekarang yang seterusnya kita akan bandingkan di mana kos lepas dia adalah lebih rendah. Bagi bicycle dulu. Jadi cuba tengok kalau bandingkan, ya, negara K punya adalah lebih rendah kan? Bermaksud sekarang negara K menikmati faedah berbanding dalam pengeluaran bicycle. Kalau untuk motosikal punya, cuba tengok mana satu lebih rendah? Ya, kita dapati bahawa kos lepas bagi satu motosikal adalah lebih rendah. Okey, jadi dekat sini kita dapati bahawa negara K sebenarnya dia adalah menikmati faedah berbanding dalam pengeluaran bicycle, manakala negara L menikmati faedah berbanding dalam pengeluaran motosikal akibat kos lepas yang lebih rendah berbanding dengan negara lain. Okey, jadi sekarang Miss akan catat sikit maklumat dulu. Negara K, okey, nanti dia akan mengkhusus bicycle ya. Dan kemudian untuk negara L pula, nanti dia akan khusus motosikal. Okey, jadi sekarang berdasarkan apa yang kita telah peroleh ini, kita cuba tengok pilihan jawapan dia. Soalan dia, berdasarkan Raja 1, manakah antara pernyataan berikut adalah yang benar punya? Cuba tengok mana satu adalah benar. Pilihan A, negara K mengeksport motosikal ke negara L. Kalau negara K yang mengeksport barang tersebut, bermaksud negara K yang mengkhusus motosikal. Okey, kita cuba tengok semula negara K. Ya, negara K sepatutnya mengkhusus bicycle. Jadi, jawapan A ini bukan jawapan yang benar. Okey, kita sambung. Negara L mengkhusus dalam pengeluaran bicycle. Yang mengkhusus bicycle sebenarnya adalah negara K. Jadi, untuk pilihan B, ini pun bukan jawapan yang kita nak. Kita sambung dengan pilihan C. Negara L adalah kurang cekap dalam pengeluaran motosikal. Okey, kita cuba tengok. Negara L, kalau kurang cekap, okey, pelajar ingat ya, kalau dia guna perkataan yang kurang cekap, kalau dari segi kecekapan itu, sebenarnya yang ini kita akan kait dengan faedah mutlak. Jadi kalau dia kata kurang cekap, bermaksud anda kena rujuk balik yang berkaitan dengan faedah mutlak. Siapa yang kurang cekap? Negara L. Kurang cekap dalam pengeluaran motosikal. Kita cuba tengok.
Negara L kurang cekap, ya. Negara L bukan saja kurang cekap dalam pengeluaran motosikal, begitu juga dengan basikal. Okey, jadi memang inilah jawapan yang kita nak. Sebab pernyataan dia adalah betul punya. Jadi jawapannya adalah C. Dan kita sambung dengan pilihan jawapan yang terakhir. Negara L mempunyai faedah berbanding dalam pengeluaran basikal. Okey, negara L, kan tadi kita kata negara L kalau ikut faedah berbanding, kos lepasnya adalah lebih rendah kan? Dia sepatutnya khusus motosikal. Jadi dekat sini, jawapan ini pun salah. Okey, jadi setakat ini beberapa soalan yang kita bincang tadi itu semua dia adalah berkenaan dengan bab 7 punya soalan. Okey, jadi harap selepas ini pelajar boleh kuasai betul-betul lah berkaitan dengan soalan objektif untuk bab 7 ini. Okey, untuk soalan yang terakhir, bagi soalan objektif ini kita cuba tengok. Soalan 30 ya. Pertumbuhan ekonomi sesebuah negara didorong oleh, untuk maklumat pelajar, kalau sebut pasal pertumbuhan ekonomi, sebenarnya kita akan kait dengan bab 1. Okey, kan bab 1 kita belajar meningkatkan pertumbuhan ekonomi kan? Di bawah pemboleh ubah pun ada, di bawah maklumat pun ada. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok, kalau katakan berlakunya pertumbuhan ekonomi, itu sebenarnya bermaksud keluaran negara meningkat. Okey, pelajar hanya perlu kaitkan dengan ini sahaja. Okey, kita cuba tengok pilihan jawapan yang disediakan ya. Anugerah sumber asli yang banyak. Okey, kalau ada sumber asli yang banyak, bermaksud kita dapat faktor pengeluaran yang banyak. Dengan reti kata lain, input dia meningkat kan? Kalau input meningkat, ya mestilah output iaitu keluaran negara juga akan bertambah. Jadi jawapan dia adalah A untuk soalan 30. Kemudian kita cuba tengok B, pertumbuhan penduduk yang pesat. Okey, mungkin ada pelajar kata pertumbuhan penduduk yang banyak ini dia boleh menggalakkan pengeluaran. Tetapi apabila dia guna perkataan pesat, pesat itu bermaksud terlampau banyak. Kalau yang terlampau banyak itu sebenarnya dia adalah kurang cergas untuk pertumbuhan ekonomi. Okey, jadi ini bukan pilihan jawapan kita. Sambung, perkembangan teknologi yang perlahan. Kalau yang perlahan itu nanti dia akan menyebabkan daya pengeluaran akan jatuh dan seterusnya dia akan menyebabkan produktiviti turun dan keluaran negara pun akan turun juga. Jadi ini pun bukan pilihan jawapan kita. Dan D, bilangan pelajar di institusi pengajian tinggi yang ramai. Okey, kalau kita nak keluaran negara yang meningkat, sebenarnya kita rujuk kepada guna tenaga. Perlu banyak dan bukannya rujuk kepada bilangan pelajar di institusi pengajian tinggi. Sebab pelajar ini sebenarnya kita kata bahawa dia tidak memberi sumbangan yang produktif dalam kegiatan ekonomi. Jadi ini pun bukan jawapan dia. Okey, untuk maklumat pelajar, sebenarnya pilihan jawapan A, B, C, D ini, Miss nak beritahu, sebelum ini sukatan lama dia ada satu bab, iaitu bab 8. Memang bab ini dia fokus pasal pertumbuhan ekonomi. Jadi pilihan jawapan ini sebenarnya dia adalah berkait rapatlah dengan bab 8. Tetapi apa-apa pun, Miss nak beritahu pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya untuk sukatan yang terkini pelajar hanya berfokus yang untuk bab 1 sahaja. Okey, jadi setakat itu saja untuk perbincangan kita bagi soalan objektif. Okey, soalan objektif yang akan dibincangkan adalah soalan 15. Kita cuba tengok soalan tersebut. Andaikan sebuah bank pedagang menerima deposit semasa sebanyak 100,000. Jika nisbah rizab berkanun, kita cuba tengok nisbah rizab berkanunnya. Kalau saya tanya rizab berkanun itu adalah simpan di mana ya? Bank Pusat. Yes, thank you. Kita ulang kaji sikit lah berkaitan dengan rizab. Rizab kita ada dua jenis rizab ya. Yang pertama itu kita panggil dia sebagai rizab tunai ataupun rizab
tunai minimum dan lagi satu adalah rizab berkanun. Kalau katakan rizab tunai, okey, di mana kita kata bahawa bank perangan dia simpan semula di bank dia sendiri. Itu adalah rizab tunai. Kalau anda nampak rizab berkanun, berkanun itu bermaksud bank perangan dia simpan di bank pusat. Ingat ya, beza antara berkanun dengan tunai. Jadi ini bermaksud bank perangan tersebut dia ada simpanan dan simpanan itu simpan di bank pusat 10%. Okey, 10% ya. Dan ingat simpanan itu sebenarnya ada berdasarkan deposit semasa. Okey. Lepas itu dia tanya, berapakah perubahan dalam bekalan wang? Okey, yang kita nak cari sekarang adalah berkenaan dengan bekalan wang. Okey, pelajar kena ingat ya, bekalan wang dekat sini sebenarnya dia adalah merujuk kepada deposit semasa. Dia ada kaitan dengan deposit semasa punya. Sebab penawaran wang juga sama dengan bekalan wang. Okey? Selepas proses penciptaan kredit berlaku. Kalau berkaitan dengan proses penciptaan kredit ini, bermaksud anda kena cari pengganda wang. Jadi sekarang Miss nak tanya, apakah rumus bagi pengganda wang? 1 per nisbah rizab. Okay, thank you. Jadi kita pun guna 1 per nisbah rizab. Okey, tetapi nisbah rizab yang kita rujuk dekat sini ikut balik yang telah diberikan dalam soalan itu iaitu rizab berkanun 10%. Maksudnya kita guna 1 bahagi dengan 10% iaitu 0.1 kat bawah. Berapakah jawapan yang anda dapat? 10, Miss. Okey. Ya, pengganda wang kita sama dengan 10. Okey, so itu adalah berkenaan dengan proses penciptaan kredit ya. Bermaksud nanti kita akan pakai maklumat pengganda wang ini untuk tolong kita cari yang berkenaan dengan perubahan dalam bekalan wang selepas proses penciptaan kredit. Okey, saya bulatkan maklumat dia dulu. Ini memang kita akan guna punya. Okey, kita tengok semula. Tadi saya kata bekalan wang itu sebenarnya sama dengan penawaran wang, iaitu deposit semasa. Okey, untuk soalan ini sebenarnya kita akan wujudnya 2 case. Okey, untuk case yang pertama, di mana kita kata, okey, deposit semasa itu adalah disimpan dengan melalui cek. Dan lagi satu case di mana kita kata deposit semasa itu adalah didepositkan melalui wang tunai. Jadi sekarang, Miss nak anda tengok semula soalan ini. Dia ada tekankan perkataan cek ke ataupun dia ada tekankan perkataan wang tunai tak? Cuba tengok semula dalam soalan ini. Okey, ada ke? Tak ada, Miss. Ada. Soalan ini tak tekankan sama ada menggunakan cek ataupun wang tunai pun. Okey, untuk maklumat pelajar, jikalau soalan itu tak tekankan, kita akan guna, kita andaikan dia adalah dengan menggunakan cek. Okey, kenapa? Sebab berkenaan dengan proses penciptaan kredit, kita punya andaian, salah satu andaian kita kata apa? Okey, kita kata semua urus niaga adalah dijalankan dengan menggunakan cek. Okey, kita cuba tengok sikit ya. Okey, semua urusan adalah dengan menggunakan cek untuk deposit semasa. Kalau soalan itu dia tidak tekankan dia menggunakan wang tunai, bermaksud kita akan andaikan bahawa dia adalah menggunakan cek. Okey? Okey, jadi sekarang anda sudah jelas soalan ini memang dia adalah berkaitan dengan menggunakan cek. Maksudnya dia mendepositkan deposit semasa dengan menggunakan cek. Okey, jadi sekarang kita nak kira pasal penawaran wang ataupun bekalan wang selepas proses penciptaan kredit kan. Jadi untuk situasi ini, kita akan kait dengan apa yang kita telah belajar selama ini. Cuba tengok yang ini ya. Tadi saya sudah kata bekalan wang itu sama dengan penawaran wang. Okey, cuba tengok case yang pertama. Di mana kita kata dia mendepositkan dengan menggunakan cek. Rumusnya, dia akan guna deposit semasa asal
darab dengan pengganda wang. Okay, ingat, ini adalah rumus dia. Jadi sekarang, situasi yang diberikan memang kita kata deposit itu adalah didepositkan dengan menggunakan cek kan. Jadi rumusnya nak dapatkan penawaran wang itu sebab dia minta selepas proses penciptaan kredit kan. Maka kita akan guna deposit semasa asal darab dengan pengganda wang. Okey, jadi sekarang kita tengok semula soalan berkaitan. Okey, deposit semasa yang asal itu yang ini. Okey, iaitu 100,000. Okey, dan sekarang kita nak darab dengan pengganda wang. Pengganda wang kita 10. 100,000 darab dengan 10. Mana satu jawapan kita? D. 1,000,000. Okey, dia 1 million ya. Okey, inilah jawapannya. Kita guna 100,000 darab dengan 10 saja dapatlah jawapan ini. Okey, mungkin ada pelajar pilih untuk 900,000 punya. Sekarang Miss akan jelaskan kepada anda kenapa ini bukan jawapan dia. Okey, tadi kan Miss kata selain daripada menggunakan cek, kita sebenarnya juga boleh mendepositkan dengan menggunakan wang tunai kan. Kita cuba tengok yang berkaitan dengan wang tunai punya. Yang ini pula, hari itu kita juga belajar berkaitan dengan yang ini. Untuk case 2, di mana deposit dia adalah mendepositkan dengan menggunakan wang tunai, rumus dia cuba tengok. Deposit semasa asal, macam tadi punya 100,000, kita darab dengan pengganda wang, darab dengan 10. Kemudian kita tolak semula deposit tunai yang asal. Dengan reti kata lain, kita andaikan deposit semasa yang kita terima tadi itu adalah dengan menggunakan wang tunai. Jadi selepas kita dapat 1 million itu, kita tolak dengan 100,000. Okey, cuba kirakan. Yang ini 100,000. Andaikan yang ini mendepositkan dengan menggunakan wang tunai. Jadi rumusnya 100,000 darab dengan 10. Kemudian tolak semula 100,000. Okey, cuba kirakan jawapan anda sama dengan berapa? 900,000. Okay, good. Ya, itulah jawapannya. Kalau katakan soalan ini dia ada tekankan mendepositkan dengan menggunakan wang tunai, ya, kita akan pilih jawapan C. Okey, mungkin ada pelajar yang tak nampak melalui cara yang sedemikian. Okey, tak apa. Miss sekarang akan tunjukkan melalui kunci kira-kira. Okey, tengok ya, ini kunci kira-kira. Okey, bahagian sini kita labelkan asset. Sebelah sini liability. Okey, dan memang anda pun sudah tahu liability itu kita ada deposit semasa. Dan untuk aset kita ada reserve dan kita juga adanya pinjaman. Jadi sekarang deposit semasa 100,000. Okey, 100,000. Reserve kita, okey. Reserve kita adalah 10% daripada deposit semasa. Sila beritahu saya, reserve saya akan jadi berapa ya? 10,000. Okey, good. 10,000. Okey, jadi kita kata lebihan reserve itu akan dipinjamkan. So, pinjaman dia sama dengan berapa ya? 90,000. Okey, thank you. 90,000. Okey, jadi kita pun sudah settle untuk kunci kira-kira yang pertama itu. Kalau katakan sekarang saya nak sambung, saya nak sediakan kunci kira-kira yang seterusnya, saya akan terus sambung dekat sini. Okey, juga sama ada asset, ada liability. Sini deposit semasa kan? Dan sekarang deposit semasa sini akan jadi berapa ya? 90,000. Mana anda dapat 90,000 itu? Dari pinjaman yang kat atas tu. Yes, good. Maksudnya pinjaman sini kita akan masuk ke deposit semasa. Okey, jadi kalau katakan siapa yang biasa tengok melalui kunci kira-kira punya, kalau berdasarkan soalan ini ya, so sekarang dia tanya bekalan wang selepas proses penciptaan kredit. Dan tadi Miss kata bekalan wang itu adalah merujuk deposit semasa kan? Kalau katakan dia adalah menggunakan cek punya, kita terus ambil yang ini darab dengan 10.
Itu pengganda wang kita. Dan kalau katakan dia adalah mendepositkan dengan wang tunai punya, sebenarnya deposit semas yang kita ambil adalah yang ini. Darab dengan 10. Anda cuba kira, memang jawapan dia adalah seperti apa yang kita bincangkan tadi punya. Okey, itu kalau bagi sesiapa yang lebih biasa tengok melalui kunci kira-kira, anda boleh guna cara yang ini. Tetapi kalau sesiapa yang sudah biasa dengan rumus punya, boleh guna saja cara ini. Sebab yang ini lagi cepat. Tak perlu sediakan kunci kira-kira dia. Okey, jadi itu adalah perbincangan bagi soalan objektif yang ke-15. Okey, jadi selesailah perbincangan kita untuk soalan objektif ini ya. Okey, yang seterusnya kita akan sambung dengan soalan esei pula. Okey, soalan yang akan dibincangkan adalah soalan 9B. Huraikan kesan ke atas penawaran wang apabila bank pusat menaikkan kadar diskaun. Okey, dan pelajar kena fokuskan pasal penawaran wang. Kemudian kita juga ada bank pusat yang menaikkan kadar diskaun. Okey, jadi perkara yang pertama, pelajar kena faham betul-betul apa itu kadar diskaun. Okey, Miss cuba terangkan satu situasi dulu ya. Kita cuba tengok dekat sini ada bank perdagangan. Okey, anda sepatutnya sudah faham apa itu bank perdagangan kan? Contohnya Maybank, Public Bank, CIMB dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah bank perdagangan. Dan memang orang ramai berinteraksi dengan bank perdagangan. Berinteraksi itu bermaksud apa? Okey, mungkin kita kata orang ramai ini dia simpan di bank perdagangan. Kan anda mempunyai simpanan sendiri di bank perdagangan kan? Okey, apabila kita simpan di bank perdagangan, sebenarnya kita akan dapat faedah. Dan faedah itu dia adalah dihitung dengan berdasarkan kadar faedah. Bermaksud orang ramai simpan di bank perdagangan kan? Nanti mereka akan dapat pulangan dia. Dan pulangan dia adalah dalam bentuk faedah ataupun bunga. Okey, sekarang Miss nak anda fikir, adakah orang ramai ini kalau pergi bank perdagangan, mestinya buat simpanan ke? Ya, tak semestinya kan? Selain daripada itu, orang ramai ini juga boleh pergi bank perdagangan, tetapi tujuan dia kali ini adalah untuk membuat pinjaman. Okey? Sebab kalau katakan kita nak pinjam duit, kita pergi bank kan? Dan kemudian katakan kita pinjam sebanyak 10,000. Adakah nanti kita hanya pulangkan 10,000 kepada bank? Ya, tidak. Kita mesti pulangkan dalam amount yang lagi banyak kan? Sebab bank perdagangan kenakan kadar faedah. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok, tak kisah orang ramai simpan ke ataupun buat pinjaman ke, bermaksud interaksi lah antara orang ramai dengan bank perdagangan ini, kita sebenarnya pakai kadar faedah. Okey, ataupun kadar bunga pun sebenarnya boleh diterima lah. Dan sekarang yang kita nak fokuskan itu adalah berkenaan dengan bank pusat. Cuba fikirkan, siapa yang berinteraksi dengan bank pusat? Bank perdagangan kan? Okey, jadi Miss akan tulis sini bank pusat. Sebenarnya konsep dia sama seperti yang ini. Orang ramai berinteraksi dengan bank perdagangan kan? Jadi sekarang yang berinteraksi dengan bank pusat punya adalah bank perdagangan sahaja. Juga sama, bank perdagangan ini sebenarnya dia boleh simpan di bank pusat. Kan anda sudah belajar dalam bab 4. Kan kita ada Rizak Berkanun kan? Dia buat simpanan di bank pusat. Dan selain daripada itu, okey, bank perdagangan ini sebenarnya dia juga boleh dapat, yang ini, dapat pinjaman daripada bank pusat. Okey, jadi sekarang juga sama ada satu kadar yang dikenakan dekat sini. Kan tadi kita kata kadar ini yang dikenakan kadar faedah kan? Tetapi yang antara bank pusat dengan bank perdagangan punya, itu kita kenali dia sebagai kadar diskaun. Inilah dia. Dan untuk maklumat pelajar, kadar diskaun ini juga ada satu panggilan lagi, dia dikenali sebagai kadar bank. Okey, jadi sekarang kalau anda sudah boleh faham situasi ini,
kita akan fokus balik soalan kita ya. Cuba tengok soalan dia. Huraikan kesan ke atas penawaran wang apabila bank pusat menaikkan kadar diskaun. Jadi bermaksud kadar diskaun dekat sini telah ditingkatkan. Apakah kesan dia? Kita tengok dari segi pinjaman. Okey, ya kita dapati bahawa kos pinjaman bank perangan daripada bank pusat adalah tinggi. Yes, itu pernyataan pertama kita. Okey, so Miss catat dulu ya. Jadi untuk jawapan ini, yang pertama, kita akan kait dari segi kos pinjaman dulu. Tetapi pelajar kena tunjukkan interaksi antara bank pusat dengan bank perdagangannya. Jadi ini adalah kos pinjaman bank perdagangan. Dia pinjam daripada siapa? Daripada bank pusat. Okey, adalah tinggi. Okey, itu adalah kos pinjaman dia lah. Okey, apabila kos pinjaman sudah tinggi, cuba fikirkan, bank perangan ini dia masih nak pinjam banyak ke? Ya, mestilah tak kan? Jadi pernyataan yang seterusnya, kita akan kata bahawa pinjaman bank perangan, okey, kita kata pinjaman bank perangan akan jatuh ataupun menurun. Dan apabila kita kata bahawa bank perangan kurangkan pinjaman kan, yang seterusnya sebenarnya kita akan kaitkan dari segi penciptaan kredit. Okey, kan sebelum ini anda sudah belajar pinjaman ini sama dengan penciptaan kredit kan? Jadi kita boleh kata bahawa keupayaan penciptaan kredit ini sebenarnya akan berkurang ataupun jatuh. Okey, kita cuba tengok sikit perkara lagi yang kaitkan dengan penciptaan kredit yang pelajar sudah belajar sebelum ini. Kan kita tengok dari segi kunci kira-kira dia kan. Okey, kita ulang kaji sikit ya. Katakan ini kunci kira-kira. Kan sebelah sini asset dan sebelah sini liability kan. Okey, dan di bawah liability kita ada deposit semasa. Dan untuk sebelah aset pula, kita ada result. Kita juga ada pinjaman. Okey, dan kita sudah ada angka-angka tertentu kan. Kemudian, kalau katakan kita nak sediakan kunci kira-kira yang seterusnya. Okey, sini pun sama ya, ada aset. Sini pun ada liability juga. Kan liability ada deposit semasa kan? Kita akan kata bahawa deposit semasa dekat sini, macam mana anda dapat nilai dia? Ya, daripada pinjaman sini kita pindah ke deposit semasa sebelah sini kan? Jadi dekat sini apa yang Miss nak kaitkan seterusnya? Okey, memandangkan tadi kita suka kata penciptaan kredit sudah berkurang. Inilah penciptaan kredit. Dan ini sebenarnya boleh menyebabkan apa yang berlaku. Ya, kan kita kata kita boleh kait dengan deposit semasa kan? Pinjaman, ya sebenarnya tadi kita pun sudah cerita pasal pinjaman dah. Jadi untuk penyataan yang seterusnya, kita akan fokus terhadap deposit semasa. Dan kita boleh kata bahawa deposit semasa yang dapat dicipta ya, dia adalah semakin rendah. Okey, jadi sekarang Miss akan catat ayat dia. Untuk penyataan yang seterusnya, pelajar ingat kena kait dengan deposit semasa ya. Jadi saya pun tulis deposit semasa yang dapat dicipta. Okey, adalah rendah. Okey, akibat pinjaman sini sudah berkurang kan? Jadi deposit semasa dia pun berkurang. Okey, apabila kita dapati bahawa deposit semasa sudah berkurang, deposit semasa kan kita boleh kaitkan dengan apa lagi? Ya, tengok semula soalan dia. Soalan dia minta anda huraikan kesan ke atas penawaran wang kan? Jadi pastikan ayat yang terakhir itu anda kena sebut balik pasal penawaran wang. Dan kita kata yang kelima itu kita akan kaitkan dari segi penawaran wang, iaitu money supply. Jadi money supply dia turun juga. Okey, kita cuba tengok semula jawapan kita. Yang pertama, pada mulanya dekat sini ya, sebab dia kata naikkan kadar diskaun.
Jadi kita dapati bahawa kalau kadar diskaun dinaikkan, kos pinjaman dia akan meningkat. Cuma pelajar kena ingat, anda kena tentukan interaksi antara bank perangan dengan bank pusat. Okey, ini kata kunci dia juga. Okey, kemudian apabila kos pinjaman meningkat, dia menyebabkan pinjaman turun. Lepas itu, penciptaan kredit pun turun ataupun berkurang. Deposit semasa pun turun dan akhirnya penawaran wang pun turun. Untuk maklumat pelajar, markah yang diperuntukkan dekat sini adalah 6 markah kan? Okey, untuk penyataan yang pertama ini, kalau anda ada sebut kos pinjaman dia naik 1 markah, anda kena tunjukkan interaksi antara bank perangan dengan bank pusat, barulah anda layak dapat 2 markah. Yang seterusnya anda sebut pinjaman turun 1 markah, penciptaan kredit berkurang ataupun menurun 1 markah, deposit semasa yang dapat dicipta turun 1 markah dan akhirnya penawaran wang yang jatuh ini pun 1 markah. Dan kita dapati bahawa jumlah markah dia 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sama dengan markah yang diperuntukkan, 6 markah. Okey, kita cuba tengok semula soalan esei ini. Saya kata ini soalan esei daripada bab 4 dengan bab 6 kan? Okey, kenapa bab 4? Sebab berkaitan dengan penawaran wang. Okey kan kita memang tengok dari segi kunci kira-kira dan anda belajar penciptaan kredit pun berkaitan dengan bab 4 kan? Dan seterusnya cuba tengok bank pusat menaikkan kadar diskaun. Kalau untuk kadar diskaun ini sebenarnya dia berkenaan dengan bab 6 di mana dia adalah berkaitan dengan pelaksanaan dasar kewangan kuantitatif. Okey, untuk maklumat pelajar, dasar kewangan kuantitatif itu sebenarnya ada beberapa alat. Alat yang pertama itu operasi pasaran terbuka. Inilah alat yang kedua yang berkaitan dengan kadar diskaun ataupun kadar bank. Okey, jadi itulah sebab saya kata soalan ini dia gabungkan antara 2 bab, soalan daripada bab 4 dan juga soalan daripada bab 6. Okey? Maka selesailah perbincangan kita untuk set PSPM sesi tahun 2017-18. Okey, sebagai tanda penghargaan anda, jangan lupa lepas ini ingat subscribe channel Miss ya, like serta sharekan video PDPC ini kepada rakan-rakan anda. Okey, agar dapat memanfaatkan antara satu sama lain dan terima kasih atas sokongan anda. Agar berharap ulang kaji yang sedemikian sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam tempoh ulang kaji. Jangan lupa subscribe channel saya ya. Bye-bye.